والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Amma ba'd. Sambungan kita seterusnya ayat 75 masuk awal juzuk ke-16. Minggu lepas kita telah baca sebahagian daripada kisah pengembaraan Nabi Musa AS mencari Khidir untuk mengambil beberapa rahsia ilmu yang Nabi Musa tidak miliki tetapi dimiliki oleh Khidir. Telah disentuh dalam ayat kita baca minggu lepas. Dia pergi bersama dengan Yusha' bin Nun. Perjalanannya sangat jauh. Ikan yang dibawa melompat ke laut. Tanpa mereka sedari, mereka berpatah balik, bertemu dengan Khidir dan minta supaya diajar kepadanya ilmu. Khidir kata, kamu tidak mampu untuk bersabar. Lalu mereka meneruskan perjalanan. Pertamanya Khidir telah merosakkan kapal yang dinaiki, dan perkara itu ditegur oleh Nabi Musa kerana dia tidak mampu bersabar melihat perkara yang dilakukan oleh Khidir AS. Kemudian berikutnya mereka berjalan ke pantai, melihat budak-budak bermain. Salah seorangnya telah dibunuh. Lalu sekali lagi ditegur dengan keras oleh Nabi Musa AS. Kemudian sambungannya yang ketiga, mereka melalui sebuah kampung, meminta penduduk kampung supaya menjadikan mereka sebagai tetamu, tetapi penduduk kampung tidak sudi mengambil keduanya sebagai tetamu ataupun untuk diberi makanan. Kemudian jumpa satu dinding itu nak terbalik, nak tumbang. Akhirnya dinding itu dibangunkan oleh Khidir. Panjanglah cerita ni baik. Kemudian ada takwilan terhadap peristiwa yang berlaku. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Qala in sa'altuka 'an shay'in ba'daha fala tusahibni qad balaghta min ladunni 'udhra. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك. قال هذا
سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. Dia menjawab, tidakkah aku telah katakan kepada kamu bahawa engkau sekali-kali tidak mampu bersabar bersama denganku. Qala in sa'altuka 'an syai'in ba'daha fala tusahibni. Lalu Nabi Musa menjawab berkata, sekiranya aku bertanya kepada kamu lagi sesuatu selepas ini, maka janganlah engkau jadikan aku sahabatmu. Tidak perlu lagi kamu bersahabat denganku. Sesungguhnya kamu telah mempunyai alasan yang cukup. Uzra maknanya ada alasan yang cukup untuk kamu
berbuat begitu disebabkan pertanyaanku yang sebelumnya. Lalu kedua-duanya berangkat ataupun meneruskan perjalanan sehinggalah ataya ahla qaryatin istata'ama ahlaha, sehinggalah kedua-duanya sampai kepada penduduk sebuah kota, sebuah negeri di mana kedua-duanya telah meminta supaya mereka diberi makan oleh penduduk itu, tetapi fa'abau, mereka enggan untuk mengambil kedua-duanya sebagai tetamu yang perlu diberi makan. Qaryah bila kita nak baca sambung ta tu bagi ta marbutah bagi dua bawah, dia bagi dua bawah ni panggil tanwin. Tanwin ni dia ada nun zaidah, nun tambahan. Jadi tak boleh kita nak baca dengan hukum apa dia, hukum izhar halqi ataya ahla qaryatin istata'ama. Tak boleh sebab alif tu alif bukan alif hamzah, bukan hamzah qata, itu hamzah wasal. Ahla qaryatinis nis. Kita kata mai mana nun tu? Nun tu ada nusuk dan bagi dua. Sama ada bagi dua di bawah, bagi dua di atas, bagi dua di hadapan. Apabila dia bertemu dengan alif yang disebut hamzah wasal, alif yang tidak ada hamzah. Qul huwallahu ahadun. Allahu, Allah, Allah, alif lam lam ha. Alif itu tidak ada hamzah. Jadi kita tak boleh baca qul huwallahu ahadun Allahu samad. Ketika kita wasal, kita kena wasal dengan qul huwallahu ahaduni. Orang tak faham dia kata ni tu mana pula ni. Sebab tu dalam rasam Al-Quran dulu dia ada ni kecil kan. Tapi rasam Usmani memang tak ada. Itu atas kemahiran kita nak guna lah. Mungkin setengah orang dia tak boleh baca, tapi orang tahu dia boleh baca lah. Jadi kalau kita jumpa mana-mana tanwin, bagi dua di bawah, bagi dua di atas, bagi dua di hadapan, yang bertemu dengan alif yang tak ada hamzah, maka kena hidup balik nun bagi bawah peningan. Ahla qaryatinis tat'ama ahla. Cara baca. Jadi penduduk kampung enggan untuk mengambil kedua-duanya, itu Khidir dan juga Nabi Musa menjadi tetamu mereka. Kemudian selepas itu fawajada fiha jidaran, mereka berdua mendapati ada sebuah tembok, ada sebuah dinding, yang dinding itu sudah hampir hendak yang qadda, hendak runtuh, roboh. Lalu fa'aqamah, lalu dia membangunkan kembali. Kita akan tengok dalam tafsiran ini bagaimana cara dibuat oleh Nabi Khidir sehingga dinding yang dilihat hendak tumbang dijadikan tegak kembali. Sebenarnya ada apa dalam buah-buah dinding itu? Di bawah binaan dinding yang hendak tumbang itu ada apa dia? Ada jawapan yang lepas ni dalam ayat berikutnya. Lalu kata Nabi Musa, "Lau syi'ta, kalau kamu kehendaki, lattakhazta alaihi ajra, kamu boleh minta upah atas kerja membangunkan dinding yang hendak tumbang." Sebab kalau tadi mereka tak nak ambil kita sebagai tetamu, nak beri makan kepada kita pun tak nak. Jadi kita lapar. Harus sebenarnya seseorang yang Ibn Sabil, orang yang bermusafir, untuk dia meminta makan kerana terdesak. Ini harus. Tapi ini sebab tu para ulama menyebut tindakan penduduk kampung ni satu tindakan yang sangat syarr, sangat buruk. Sebab kaedahnya apabila ada orang bermusafir minta pertolongan, kita kena tolong. Bahkan mereka salah satu asnaf yang layak diberi zakat, Ibn Sabil, ataupun orang yang bermusafir yang terputus bekalnya ataupun kehabisan hartanya. Lalu akhirnya Khidir memberitahu, qala hadza firaqu baini wa bainik. Dia kata inilah dia pemisah antaraku dengan kamu. Sekarang kamu tidak perlu ikut aku, berakhirlah persahabatan kita setakat ini sahaja. Walau apapun segala yang telah berlaku akan kukhabarkan takwilannya. Sa'unabbi'uka bita'wili, akan kuterangkan kembali atau akan kuterangkan nanti segala takwilan ataupun tafsiran perkara-perkara yang kamu tidak mampu untuk bersabar dengannya. Yang pertama, ammas safinah, ataupun kapal.
Kita baca terjemahan dulu, kemudian kita tengok apa intipati ibrah yang kita boleh ambil satu-satu, sama ada dari sudut pengajaran daripada cerita ataupun dari sudut penggunaan bahasa, kalimah dan susunan dalam ayat. Adapun kapal itu, maka ia adalah milik masakin, orang-orang miskin yang bekerja di laut. Orang miskin kerja di laut, awak kerja apa laut? Biasanya nelayan, menangkap ikan. Pakai kerja di laut, buat rumah, buat masjid, buat bangunan, buat biasa kerja di laut, ialah menangkap ikan. Lalu katanya, fa'aradtu, aku mahu untuk a'ibaha, untuk mencacatkannya. Kapal itu ditepuk supaya cacat, sebab dia kata di sana ada malikun, seorang raja yang zalim. Dia mahu mengambil kapal-kapal yang masih elok dengan cara ghasbah, dengan cara rampas, rapah dengan cara kasar. Jadi kalau kapal itu sudah cacat, sudah bocor, maka kapal itu ditinggalkan. Jadi bila ditinggalkan, kapal bocor tadi boleh baiki semula. Tapi kalau diambil itu, tak ada dah. Wa ammal ghulam, adapun si anak kecil yang telah aku bunuh, maka kedua-dua ibu bapanya adalah mukminaini, orang yang beriman. Fakhashina, kami takut bahawa dia akan mendesak kedua-duanya berbuat tughyanan, kezaliman, melampau dan kufur. Kita akan tengok dalam tafsiran nanti, seorang anak boleh mempengaruhi ibu bapanya, fitnah yang besar. Belum tentu seorang ibu bapa yang soleh akan terus soleh, boleh jadi kehidupan akhirnya berubah dengan sebab pengahuduh anak dia. Kita akan tengok nanti. Sebab itu dalam kisah ni Nabi Musa tidak tahu rahsia, tapi Khidir tahu dibunuh. Tapi bunuh bukan atas kehendak dia sendiri, dengan perintah daripada Allah. Kenapa dia bunuh dan kenapa dia bocorkan kapal? Dalam keadaan usul dipanggil akhafud dararain, ahwanus syarrain, mengambil yang lebih kurang kemudaratannya. Sebab mereka berdepan dengan dua situasi, dua keadaan, dua-dua itu adalah buruk berlaku. Tapi bila berdepan dengan dua situasi yang buruk, ambillah yang lebih akhaf, yang lebih ringan. Lebih ringan. Bunuh tu memang dilihat satu kesalahan yang besar, tapi kalau dibiarkan hidup, lebih besar lagi risikonya. Ibu bapa dia pula jadi kufur dan zalim, tughyanan wa kufra. Baik. Fa aradna an yubdilahuma, dan kami mahu dalam tafsiran disebut, dia kata kami ini merujuk kepada Nabi Khidir. Dalam kes yang melibatkan dalam ayat sebelumnya, fa'aradtu, yang aku mahu mencacatkan kapal tadi, dinisbahkan mahu itu kepada Khidir. Tapi apabila melibatkan perkara yang baik, kami mahu menukarkan untuk Khidir juga. Kami merujuk pada pihak Khidir, mahu supaya Allah Ta'ala, Tuhan bagi kedua-dua ibu bapa itu, menukarkan untuk mereka dengan anak yang lebih suci bersih, zakatan yang lebih juruh lah, lebih baik, ataupun lebih mendalam rahman, kasih sayangnya, diganti dengan anak yang lain. Itu yang kedua. Yang ketiga, dinding. Tentang kisah dinding. Yang pertama tebuk kapal, yang kedua bunuh seorang budak. Yang kedua tu nampak berat sikit. Bukan berat sikit, nampak berat banyak ni. Orangnya sikit, tegakkan dinding. Adapun dinding yang telah aku tegakkan, maka dinding itu adalah kepunyaan ulamaini yatimaini, dua orang anak kecil yang yatim, berada di bandar di Madinah. Cuba perhati dari ayat tadi, semasa Khidir dan Nabi Musa minta jadi tetamu penduduk kampung tu, disebut perkataan qaryah, ahla qaryah. Tapi bila sebut cerita ulamaini yatimai, tak disebut fil qaryah tapi fil Madinah. Nampak perbezaan dia? Apakah perbezaannya? Tak apalah, kita jawab tu lupa tu. Sebenarnya talazum, tak ada perbezaan. Dalam tafsir dia sebut kedua-duanya boleh digunakan. Cuma dari segi bahasa, biasanya qaryah merujuk kepada kawasan negeri yang lebih kekampungan, kawasan kampung. Madinah merujuk kawasan yang maju. Tapi kalau kampung, kawasan pedalaman disebut badwin. Waja'a bikum minal bad,
Itu dalam cerita Nabi Yusuf dia. Akhirnya semua ahli keluargaku Allah Ta'ala jadikan mereka dibawa daripada kawasan kampung. Wajah abikum minal badwi min ba'di an nazagha syaitan baini wa baina ikhwati. Kalau badwi merujuk orang yang duduk kawasan kampung sungguh. Korea ni lebih umum, kampung ataupun kota negeri. Madinah khusus untuk tempat yang ada lebih banyak pembangunan. Jadi ada perbezaan lafaz, tapi dari segi mafhum akhirnya dia hampir sama. Ulama tafsir kata talazum, dia hampir sama. Dan di bawah dinding itu ada kanzun, ada simpanan harta apa? Harta karun. Harta lama-lama kita panggil harta karun. Milik ulamain yatimai, anak yatim itulah. Dan bapa mereka dahulu adalah seorang bapa yang soleh. Dan Tuhan kamu mahu. Kalau tadi fa'aradna, kami mahu merujuk kepada Khidir. Hak ni Allah Ta'ala mahu supaya kedua-dua anak yatim itu terus membesar menjadi dewasa, dan akhirnya mereka dapat mengeluarkan kanzahuma, harta simpanan mereka, harta karun mereka, sebagai satu rahmat daripada Tuhanmu. Akhirnya dia beritahu, wa ma fa'altuhu an amri, tidaklah aku buat semua ini kerana atas urusan kehendakku sendiri. Itu semua adalah perintah daripada Allah. Ya, itulah dia takwilan apa yang kamu tidak mampu untuk bersabar dengannya. Baik, kita kembali kepada awal ayat 75. Qala alam aqul laka. Boleh rasa ada gapo situ. Ada laka. Bandingkan dengan ayat yang sebelumnya. Qala innaka lan, qala alam aqul innaka, ayat 73. Ayat sebelumnya. Qala alam aqul innaka, tidak ada laka. Ayat sebelumnya qala alam aqul innaka. Ini pula qala alam aqul laka. Apa biasanya ada laka dengan ada tidak laka? Dalam kes yang sebelumnya, ini kes yang pertama, apabila Nabi Musa mengkritik tindakan Khidir alaihissalam menebuk kapal, lalu dia beritahu, alam akul, tidakkah sudah kukatakan yang kamu tak mampu bersabar? Tapi bila masuk peristiwa yang kedua, dibunuh budak tu, dia tegur lagi, dia kritik lagi. Nabi Khidir kata, alam akul laka, ditambah laka. Itu dipanggil min ajli ta'nif, ataupun untuk menambahkan lagi supaya Nabi Musa benar-benar rasa dia ditegur dengan lebih tegas. Aku ayat dah tadi, tidakkah aku sudah ayat kepada kamu? Tadi tak ada kamu sekali. Sudahkah aku beritahu yang kamu tak mahu bersabar? Tidakkah aku sudah beritahu kepada kamu? Tadi kamu tak ada. Itu lebih kepada ta'nib, ataupun sebagai suatu ziyadah. Ta'nib untuk anaba yunibu, untuk ajak Nabi Musa ingat semula pesanan awal. Sebab Khidir beritahu, dah mula ikut aku boleh, tapi kamu tidak mampu bersabar untuk bersama dengan aku. Sehingga Nabi Musa kata, macam mana pula kamu boleh tahu aku tidak bersabar? Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Kamu memang tidak mampu bersabar untuk perkara yang kamu sendiri tak tahu. Tapi kan Nabi Musa beri jaminan, dia kata, fa in taba'tani, apa dia, satajiduni insya-Allah, kamu akan dapati aku di kalangan orang yang mampu bersabar, wala a'si laka amra, dan aku tidak akan menderhakai perintah kamu. Dia dah janji begitu, tapi akhirnya sebab tidak tahan melihat tindakan Khidir, akhirnya dia tegur juga. Dia tak mampu untuk bersabar. Tidakkah sudah kukatakan kepada kamu bahawa kamu sekali-kali lan tastati'a, lan dari sudut bahasa Arab dan mu'abbadah, sampai bila-bila. Perkataan lan bagi penafian yang lebih kuat, kita melihat contoh-contoh, boleh tengoklah dalam ayat-ayat lain. Contohnya walan tarda,
ankal yahud wal nasara hatta tattabi'a millatahum. Yahudi dan Nasrani sekali-kali tidak akan redha, tidak sampai bila-bila pun mereka tidak akan bersetuju dengan kita, menyatakan penafian yang lebih lama, yang lebih panjang. Kamu sekali-kali tidak akan mampu untuk bersabar. Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa', kamu sekali-kali tidak mampu untuk berlaku adil antara isteri-isteri kamu. Sampai bila-bila pun kami cuba untuk berlaku adil bagi orang yang berpoligami, memiliki lebih pada seorang isteri. Hakikatnya mereka tidak mampu untuk berlaku adil. Allah Ta'ala menyatakan ketidakmampuan itu dengan perkataan lan. Lam nun lan. Lan tastati'a, kamu tidak mampu untuk bersabar. Baik. Adakah dengan sebab Nabi Musa tidak mampu bersabar mengurangkan darjat kenabiannya? Tidak. Sebab menjadi perkara biasa bagi seorang manusia bahawa ada kalanya mereka tak boleh nak bersabar dengan senang. Walaupun begitu, walaupun dalam ayat ni Khidir kata kamu tak mampu bersabar dalam kes inilah, dalam kita mampu bersabar, tapi dalam kes-kes yang lain Nabi Musa boleh sabar. Bahkan kesabaran Nabi Musa dalam kes yang lain dipuji oleh Nabi SAW. Ada satu peristiwa berlaku selepas peperangan Hunain, apabila diagihkan harta rampasan perang, lalu Nabi agih berikan kepada Uyainah bin Hisan, kepada Al-Aqra' bin Habis, masing-masing dapat 100 ekor unta. Lalu datang seorang lelaki, dia kata ini satu pembahagian tidak adil. Tapi masa bagi itu bukan Nabi yang bagi, Nabi beri arahan sahabat yang agih kan. Lalu perkara itu didengar oleh Ibnu Mas'ud. Dia kata kamu cakap begitu, aku akan beritahu Rasulullah. Lalu Ibnu Mas'ud melaporkan kepada Rasulullah ada seorang lelaki mengkritik pengagihan harta rampasan perang dengan mengatakan tidak adil. Kata Abdullah bin Mas'ud, wajah Nabi berubah. Nabi dia pun manusia, dia pun ada juga, dia pun orang anak marah juga. Lalu dia kata siapa lagi yang boleh berlaku adil kalau Allah dan Rasulnya dituduh tidak adil? Lalu lepas tu Nabi kata rahimallahu Musa, semoga Allah Ta'ala merahmati Nabi Musa, qad udhiya bi akthar min hadha fa sabara. Sesungguhnya dia telah disakiti lebih daripada ini tapi dia boleh bersabar. Dalam kes-kes yang lain dia pernah disakiti banyak perkara oleh Bani Israel tapi dia boleh bersabar. Bila masuk cerita dia dengan Khidir pula kata kamu tak boleh sabar. Nampak ada percanggahan, tak canggah. Sebenarnya dia boleh sabar, cuma dalam kes ini disebabkan benda tu nampak luar biasa. Naik kapal, kita tebuk kapal, jumpa budak pergi bunuh, nampak luar biasa. Jadi memang dia tak boleh sabar untuk tidak menegur tindakan Khidir. Tapi sebenarnya dia memang termasuk di kalangan Rasul Ulil Azmi, dan itu dijelaskan sendiri oleh Allah Ta'ala dalam Quran, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Hendaklah kamu bersabar sebagaimana bersabarnya rasul-rasul yang memiliki keazaman yang kuat. Rasul Ulul Azmi ini para ulama bilang ada 5. Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi kita lah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawatullahi wassalamuhu alaihim ajma'in. Salah satunya Nabi Musa sabar. Jadi kalau kita tak faham oleh ayat ni, kita kata Khidir tuduh Nabi Musa tidak sabar. Sedangkan dalam hadis Nabi, dalam ayat lain dinyatakan Nabi Musa ni seorang yang sabar. Itu dipanggil dalam bentuk umum khusus. Secara umumnya memang dia seorang yang sabar, tapi dalam kes-kes yang itu ada perkara yang dia tidak mampu bersabar. Tetapi tidaklah sampai menutup seluruh nilai kesabaran yang ada pada diri dia. Dia lihat ginilah, dia dalam bahasa Arab dipanggil aghlabiyah. Hak mana lebih dominan, hak lebih banyak. Kita sebagai manusia biasa, kita pada sifat pemarah contohnya. Tapi adakah marah sepanjang masa? Panas barang, marah sama, tak boleh lah. Maknanya kita kena kawal. Marah tu ada tapi kena kawal. Ya, kita kena sabar. Sebab watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr.
Kita diminta untuk saling berpesan dengan kebenaran dan berpesan dengan kesabaran. Kadang-kadang orang yang berpesan dengan kesabaran sendiri pun dia kadang-kadang hilang sabar. Dia sendiri dia baca ayat wal asr innal insana lafi khusr wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dia sendiri kata tak sabar. Itulah kita sebagai manusia. Kita kena terima kelemahan kita. Ya. Baik. In sa'altuka kan aku tanya lagi kepada kamu tentang sesuatu perkara selepas ini. Dia bagi ta'liq situ in. Jika dia sendiri tak boleh jaminan, dah mak ada dia akan tanya lagi tak. Tapi bila dia bagi jaminan ini seolah-olah lepas ni kalau ada sekara lagi tak itu dah. Tapi untuk kes yang terakhir lepas Nabi Musa kata kalau aku tanya lagi mu tak perlu lagi bersahabat dengan aku. Antara kita masing-masing buat hala tuju sendirilah. Mu buat kerja, aku buat kerja. Tapi adakah lepas tu timbul lagi soalan? Tak timbul lagi soalan, cuma timbul cadangan. Dia pula dinding nak balik tadi. Kalau kamu ambil upah, maknanya sekurang-kurangnya kita boleh buat beli dia muka. Dia pun tak sibuk makan kita. Dia tidak lagi tanya soalan, tapi dia beri iktiraf, cadangan. Sebab dia janji dah tadi. Aku tak si tanya. Kalau aku tanya kita tidak dapat lagi bersahabat. Fala tusahibni. Baik, perkataan fala tusahibni menunjukkan sepanjang tempoh ayat Quran tak cerita berapa lama tempoh ni daripada Nabi Musa jumpa dengan Khidir sampailah episod ni berlaku. Kita pun tak tahu ia berlaku dalam masa sehari ke ketiga-tiga kes ni. Sebab kita baca ni ayat ni dia betul straight dah, betul terus dia tak mari sepanawel. Maka pada hari yang berikutnya seminggu kemudian tak disebut dalam ayat Quran fantalaqa ba'dal usbu' ada sebut tak ada. Mereka pun berangkat setelah seminggu berlalu, tak ada. Ataupun kes yang ketiga berlaku setelah sebulan berikutnya, sebulan daripada kes yang pertama kedua, tak ada. Jadi kita tak tahu senggang masa antara dia tebuk kapal, dia bunuh budak dengan dia tegakkan dinding tadi, tak diketahui berlaku seminggu ke 2 minggu. Tapi selama tempoh tu sama ada seminggu 2 minggu, maka dikira berlakunya persahabatan. Ini dipanggil suhbah. Sebab tu persahabatan ini diperlukan kepada suhbatul akhyar, bersahabat dengan orang-orang yang baik. Bersahabat dengan orang-orang yang baik. Sebab bila kita bersahabat di dunia, kita juga mahu bersahabat dengan orang yang sebegitu di akhirat. Nabi Musa sanggup bersahabat dengan Khidir atas tujuan mencari ilmu, bukan kepentingan dunia dan harta benda. Sebab awal-awal lagi dia beritahu, bolehkah hal attabi'uka, tak boleh ke hamba, kalau bahasa Melayu lama, tidakkah boleh hamba mengikut tuan hamba? Kan? Untuk hamba mempelajari apa-apa ilmu yang boleh dijadikan panduan dalam hidup. Antu'allimani mimma 'ullimta rusyda, yang diajar ilmu kepada kamu, persahabatan atas tujuan mencari ilmu. Baik, kita semak balik kehidupan kita. Berapa ramai ada saing kita, kawan kita, sahabat kita. Seawal kita bersekolah, sekolah rendah, sekolah menengah, kita dah dewasa, kita dah berumah tangga, mungkin setengah dah ada cucu, ada cici. Dah berapa ramai sahabat kita? Ada yang dah meninggal, ada yang masih hidup. Adakah persahabatan itu atas tujuan kebaikan? Adakah kerana Allah? Ataupun semata-mata kerana dunia? Itu persoalan timbul. Sebab apa? Sebab Nabi kata apa dalam hadis, la tusahib illa mu'minan, jangan kamu bersahabat kecuali dengan orang mukmin. Wala ya'kul ta'amaka illa taqiyun, janganlah yang makan makanan kamu kecuali orang yang bertakwa. Syahidnya kita nak ambil pada la tusahib illa mu'minan, jangan bersahabat kecuali dengan orang mukmin. Baik, timbul persoalan. Orang kata, apa tu kita nak saing kata-kata di tempat kerja kita, ada orang bukan Islam, ada orang kafir. Itu bukan persahabatan, itu hanya apa dipanggil, sekadar saing biasa lah. Sahabat ni dia lebih kamcing lagi, dia lebih rapat lagi. Persahabatan ni dalam bentuk, kita kata contoh macam Nabi dengan Abu Bakar, satu persahabatan yang salah seorang tu sanggup setia kepada sahabatnya, setia atas jalan yang benar.
Nabi SAW telah memilih Abu Bakar untuk menemaninya bersama dalam peristiwa hijrah atas suhbah. Sebab dia adalah orang yang individu pertama yang memeluk Islam yang dari kalangan orang dewasa lah. Kalau kanak-kanak Sayyidina Ali, kalau kaum wanita isterinya Khadijah. Tapi orang dewasa yang pertama masuk Islam Abu Bakar As-Siddiq. Maka layaklah dia dipilih oleh Nabi sebagai sahabat dalam perjalanan ke Madinah. Jadi selama tempoh Nabi Musa bersama dengan Khidir, itu adalah musahabah, tempoh persahabatan, sohbatul akhir. Bersahabatlah dengan orang-orang yang baik. Bersahabat dengan orang yang baik, itu pun dah banyak diingatkan dalam hadis Nabi. Di antaranya dalam hadis riwayat Imam Muslim, mathalul jalisi salih wal jalisi su', perumpamaan kawan yang baik. Jalis ni kawan yang biasa duduk-duduk dengan kita. Kita gimana ada sekali buat dengan dia, kita pergi masjid dengan dia, apa dia lagi? Mana seolah-olah banyak urusan hidup kita nak dia bersama dengan kita. Kalau kita masuk majlis ilmu, kita nak dia pun masuk juga. Mana manfaat ni kita dapat, dia pun dapat juga. Perbandingannya seperti apa dia? Kahamilin miski, seperti orang yang membawa minyak wangi. Manakala kawan yang buruk seperti nafikhil kir, seperti orang yang bekerja di tempat melebur besi. Minyak wangi ni kalau kita tak beli sekurang-kurangnya, aura kewangan dia tu akan berjangkit pada kita. Boleh take sikit, ambil terah ni sikit, ni perfume yang baru dia ke? Kita pun terasa kita beli pun. Balik bertanya, beli mana sedap ni, pakai tak beli pun ada saing. Bui, terah. Maknanya ada manfaat. Tapi kalau kita berkawan dengan orang yang yang buruk, bersahabat dengan orang yang tidak baik, perbandingannya seperti kita duduk saing dengan orang yang kerja di tempat melulu besi. Mungkin bau tengik, bau busuk hangit besi yang di masak itu melekat pada pakaian kita. Ingat-ingat kalau kita yalah, kadang-kadang kita saing kata-kata, kita boleh berkawan dengan sesiapa-siapa, tapi pastikan mungkin sekadar kawan, tidak sahabat, dia lain tu. Sebab tu dalam bahasa Melayu dia tidak ada imbuhan perkataan kami sudah lama menjalin hubungan perkawanan. Tak ada. Adanya persahabatan. Betul. Dia kawan saya, dia sahabat saya. Lain. Kawan sekadar biasa, sahabat dia lebih rapat lagi, dia lebih dekat lagi. Bila kita bersahabat, pastikan sahabat kita adalah orang yang baik, ataupun disebut sohbatul akhyar, bersahabat dengan orang-orang yang baik. Sebab kesan dia sangat kuat dalam hidup kita. Juga disebut dalam hadis Nabi, apa dia? Al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang itu dikira mengikut agama Khalil. Siapa Khalil? Sahabat yang paling rapat dengan dia. Khalil, sahabat yang paling rapat, seolah-olah rasa sayang kasih kita kepada dia mengalir dalam urat saraf kita. Seolah-olah begitu. Ataupun juga dalam hadis lain, al-mu'min mir'atu akhihil mu'min. Seorang yang beriman dikira cermin bagi saudaranya yang mukmin yang lain, dari sudut persahabatan. Sebab tu nak tengok orang tu baik tidak baik, tengok sahabat dia orang jenis macam mana. Jenis orang yang suka ke masjid atau suka ke tempat lain. Jadi kita kena bijak dalam memilih sahabat. Sebab sekali kita bersahabat, biasanya benda tu dia akan kekal. Dia akan kekal. Katanya kamu telah mempunyai alasan yang cukup, telah sampai kepada kamu daripadaku, min ladunni, daripada aku ni, tindakan aku menyebabkan kamu sudah ada uzra, ada alasan yang cukup untuk kamu menjauhkan diri daripada aku. Uzra maknanya alasan, keuzuran. wal mursalati urfa fal asifati asfa wan nashirati nashra fal fariqati farqa fal mulkiyati dhikra uzran aw nuzra. Sama ada dalam bentuk kamu berikan alasan ataupun kamu sudah menerima peringatan. Atau boleh rujuk di awal surah Al-Mursalat untuk uzra,
Kemudian kedua-duanya pun fantalaka, berangkat pergi sehingga mereka sampai kepada penduduk kampung ahla qaryah. Ada kalanya uslub Quran, kita tengok bahasa Quran, ada kalanya Allah Ta'ala hazaf ataupun tidak sebut perkataan ahla. Dalam kisah Nabi Yusuf dan adik-beradiknya, bila adik-beradik dia balik semula bertemu dengan ayahanda mereka, dia kata, kalau kamu tidak yakin dengan berita yang kami bawa tentang apa yang Al-Aziz, pemerintah di Mesir, berikan kepada kami, maka was'alil qaryatan lati kunna fiha. Kamu tanyalah kampung yang kami pernah berada di situ. Tanya kampung. Ayat ni banyak dijadikan perbahasan oleh ulama usul dalam bab majaz. Kalau kita ngaji balaghah majaz, maksudnya was'al ahlal qaryah allati kunna fiha. Kamu tanyalah penduduk kampung. Tetapi sudah mencukupi dikatakan was'alil qaryah, tanyalah kampung. Tanya kampung, tanya apa dia? Tanya rumah, pokok kayu. Tak munasabah. Tak kata tanya dinding. Was'alil qaryah makna was'al ahlal qaryah. Tanyalah penduduk-penduduk kampung yang pernah kami berada di situ. Allah cepatnya insya-Allah. Tak apalah, kena sambung lagi ke depan, tak habis cerita dia. Bila kita pergi sesayat ni, kalau tuan-tuan rajin baca, ada satu buku ditulis Dr. Yusuf Qaradawi, dia panggil tafsir maudhu'i. Dia ambil sekat-sekat ayat-ayat Quran, kemudian dia tafsir sesa kali ini secara tahliliyah, dirasah tahliliyah, pengajian secara lebih, bahasa sekarang panggil apa dia, tahlil holistik. Kalau bahasa sekarang ni, pengajian secara holistic education, maknanya kita kaji sesa tu. Sini pun Dr. Wahab bahasa ini pun memang comel dah, i'rab pun ada, dari segi wujuh balaghah pun ada, mufradat lughawi pun ada, memang komplit lah secara holistik. Tapi bila kita pergi sesaya, memang comel. Kalau tuan-tuan sama juga kalau baca dalam tafsir oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi rahimahullah, seorang tokoh ulama besar di Mesir, sama juga dalam huraian, kalau dia jelaskan ayat, dia mari secara lebih, dipanggil dirasah tahliliyah, secara holistik, dia akan tegas sasa. Ini pun kita tidak komplit semualah, sebab kita ambil kira kuliah kita secara umum, kita tidak kuliah tafakuh dalam tafsir, dia kena tumah sungguh lah. Tumah sungguh kena buat dan itu usrah. Ini kita dalam bentuk halaqah yang lebih umum. Lalu dia minta supaya istata'ama, maknanya talabul it'am. Istat'ama yastat'imu al-istit'am, minta beri makan. Seolah-olah mereka ni jadi pengemis, berilah makan kepada kami. Maka ulama tafsir mengatakan mereka sudah sampai kepada peringkat lapar yang amat sangat. Sebab tu kita boleh menjangka kan, bahawa sosok cerita ni berlaku tempoh dia lama. Situ kita boleh nyangka. Sebab masa dia jalan dia buat bekal. Ingat ada, bila dia sapa, kita baca minggu lepas, bila sapa satu tempat, Musa beritahu kepada Khidir, atina wada'ana, makanan kita tu, laqad laqina min safarina hadha nasaba, daripada perjalanan kita yang jauh ni kita sudah penat letih. Masa itulah Yusha' bin Nun, budak surah ni ikut sama dengan Musa, kata, aku terlupa ikan yang kita bawa tadi, dia telah melompat masuk semula dalam laut. Kita pun tak tahu, sebab dalam ayat tu tak diceritakan ikan tu seekor ke dua ekor. Kita kata kalau melompat ada seekor, mungkin ada lagi hak lain, tapi kalau seekor tu je tak ada dah. Jadi kemungkinan mereka telah terputus bekalan makan ni. Munasabah bila masuk kapal ni, dia kata istata'ama ahla. Allah Ta'ala beritahu mereka telah minta makanan dengan penduduk di kampung itu, sebab bekal makanan mereka sudah habis. Tapi yang menyedihkan, fa'abau an yudhayifuhuma, mereka enggan. Dalam ayat ni tak pula diceritakan Nabi Musa kata, mu jual mahal, mu tahu aku ni siapa? Aku ni Nabi, aku ni Rasul. Biasa kalau orang kita dia ada kelebihan apa, orang tak si tolong dia. Dia mau tahu, dia mau tak kenal kawan tepat kampung kawan. Dia pun nak tunjuk diri dia lah. Orang yang benar-benar warak, walaupun dia ada kelebihan, dia cuba sembunyikan kelebihan dia. Dia tak akan tunjuk, walaupun sebenarnya dia lebih hobi, cuma orang tak tahu. Dia pergi tempat lain, tempat orang yang tidak kenal dia. Jadi orang pun tak, iyalah, kalau mungkin kalau penduduk kampung ni tahu ini adalah Rasul Nabi,
maka dia dilayan dengan layanan VIP, atau mungkin triple VIP. Sebab dia bukan raja, dia Nabi Rasul. Cuma Khidir tu khilaf lah. Ada kata dia tu wali, ada kata dia Nabi. Itu memang hamba dah sebut minggu lepas. Tapi tak ada pula Nabi Musa nak tunjukkan diri dia, aku ni Nabi. Takkan Nabi tidak layak dibantu oleh orang kampung? Kenapa? Tapi perbuatan dia minta makanan itu tidak mencacatkan, mengurangkan nilai nubuah kenabian dia. Kalau seseorang terdesak, orang itu bertaraf, orang alim, orang yang disegani, yang mulia, tiba-tiba pergi satu tempat, dia ditimpa kesusahan, dia terpaksa minta sedekah. Hinakah dia? Tidak. Tidak. Atas keadaan yang begitu, tak. Kalau benar-benar terdesak lah. Tapi kalau tidak terdesak, memilih untuk tidak meminta lebih baik. Kalau tidak terdesak, tapi kalau kita fikir sini, kita kata kenapa Nabi Musa tidak berdoa sebagaimana doa Nabi Isa? Apa dia? Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama. Wahai Tuhan kami, turunkan hidangan daripada langit. Minta hidangan dari langit. Turun apa dia? Ayat KFC ke? Kan sekarang sekarang, dulu tak ada KFC tu. Tak ada pula Nabi Musa kata Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama. Itu doa Nabi Isa alaihissalam dan golongan Hawariyin. Kenapa pula dia sebagai Nabi dan Rasul terpaksa terhegeh-hegeh minta pertolongan dengan orang kampung? Maknanya boleh faham, dia tidak menggunakan pangkat kenabian dia untuk isi perut. Nampak? Dia hanya menggunakan kelebihan sebagai Nabi untuk kepentingan agama. Mungkin dia boleh minta dan doa dia Allah Ta'ala mustajab akan tolong, tapi dia tidak minta. Walaupun kalau dia minta tak salah. Sekaligus menjadi satu ibrah pengajaran bagi kita, bahawa kalau kita mampu bersabar, kalau minta pun, minta kepada orang lain itu tidak salah. Sebagai satu pengajaran bahawa minta dengan manusia tidak salah bagi yang memerlukan. Tapi akhirnya mereka berdepan dengan nasib orang-orang kampung tidak mahu menerima mereka sebagai tetamu. Dalam syariat kita, menerima tetamu, muliakan tetamu satu nilai adab yang mulia. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan. Sebelumnya, man kana yu'minu billahi yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Sesiapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, hendaklah dia memuliakan tetamunya. Ataupun dalam lafaz yang lain dia ada sambungan dia, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Hendaklah dia memuliakan jirannya. Kalau tidak dimuliakan tetamu atau jirannya, makna dia tidak beriman dengan iman yang sempurna. Sesiapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, hendaklah dia berkata baik ataupun dia diam. Falyakul khairan aw liyasmut, diam sahaja. Salah satunya memuliakan tetamu. Baik, kalau tetamu mari rumah kita, berapa tempoh paling lama sekali dia boleh duduk? 3 hari. Ad-diyafah 3 ayyam. Ketetamuan untuk hak seseorang tetamu bertandang di rumah kita, menumpai rumah kita 3 hari. Maka hak lebih tu adalah terpulang kepada tuan rumah. Sama ada dia kata boleh duduk lagi ataupun dia nak bahasa kasar nak perambat. Sekat 3 hari dah, peh-peh dia lah. Bagi dia nak guna bahasa kasar. Ataupun tetamu mari rumah kita, dia adab kita kena tahulah. Makan dah, minum dah. Tak kata tuan kata air habis dah, lepas tu peh-peh dia lah. Amuannya kerja lagi. Tak kena kata silalah berambus dengan segala hormatnya. Oh, kasar tu pula. Tak kata tuan rumah nak kata gitu. Kita dalam bab jadi tetamu, tak apalah kita ambil sikit, kita buat di sini. Apabila Nabi SAW mengahwini salah seorang isterinya, amun tak pasti mungkin Zainab binti Jahsh selepas Zainab bercerai dengan Zaid bin Harithah, habis tempoh indahnya Nabi kahwin dengan Zainab, lalu dibuatlah sedikit walimah bekwah lah. Orang semua Kelantan kata kenduri kahwin, bekwah. Sahabat pun pergi. Sahabat
Maka ada di antara sahabat yang pergi awal menunggu-nunggu sehingga makanan dihidang. Lepas makanan dihidang, ada yang menunggu-nunggu duk buah ke apa kan. Nabi sebagai tuan rumah tak kena kata dah makan-makan dah kelik-kelik je lah. Tak kena kata gitu. Sehingga turunnya ayat, apa dia? Ya ayyuhan nabi, ya ayyuhan ladzina amanu. Apa dia? Allah Akbar. La tadkhulu buyutan nabi, jangan kamu masuk ke rumah nabi. Illa an yu'zana lakum ila ta'amin, kecuali kamu diizinkan kerana ada jamuan makanan. Ghaira nadhirina inah, tanpa menunggu-nunggu makanan yang dihidangkan tu masuk kena pergi lah, dah siap dah, boleh sapa lah. Walakin idza du'itum fadkhulu, apabila dipanggil boleh masuk. Wa idza ta'imtum, bila sudah makan, tetamu ni sudah makan, fantashiru, klik-klik lah. Jelas Allah Ta'ala beritahu, maka pulanglah. Wala musta'nisina li hadis, jangan kamu menunggu-nunggu untuk bercakap-cakap, untuk bersembang-sembang. Kecuali kalau tetamu tu memang keluarga terdekat yang tuan rumah kata tak usah klik lagi lah, tunggu dulu. Tapi kalau bukan tuan rumah, sebab mungkin tempat terhad tak cukup, setengah tetamu mari terpaksa makan dia coklat, tak ada habis dah kursi contoh. Maka tetamu yang sudah selesai cepat-cepatlah beredar, itu kaedah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Alhamdulillah.